Fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh beliau. Pentafsiran ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Bukit Safar dan Marwah itu adalah dari syiar-syiar Allah. Oleh itu, sesiapa yang mengerjakan haji atau umrah, maka tiada apa-apa kesalahan baginya untuk berkeliling pada keduanya, dan sesiapa yang mengerjakan dengan sukarela amalan yang baik, maka sesungguhnya Allah berterima kasih dan Maha mengetahui. Ayat 158. Di sana terdapat beberapa riwayat mengenai sebab nuzulnya ayat ini. Riwayat yang paling dekat dengan logik kejiwaan yang diambil dari tabiat, kefahaman dan pemikiran yang telah ditanam oleh Islam dalam jiwa angkatan pemeluk Islam yang pertama dari golongan Muhajirin dan golongan Ansar, ialah riwayat yang mengatakan bahawa setengah-setengah kaum muslimin itu merasa segan dan keberatan untuk berkeliling di Safar dan Marwah ketika mengerjakan ibadat haji dan umrah, kerana mereka telah melakukan sa'i di antara dua bukit ini di zaman jahiliah, di mana berhala Asaf dan Na'ilah diletakkan di atas dua bukit itu. Orang-orang Islam itu merasa tidak suka dan keberatan untuk berkeliling di situ sebagaimana mereka berkeliling di zaman jahiliah. Ujar Al-Bukhari, kami telah diceritakan oleh Muhammad Ibn Yusuf, kami telah diceritakan oleh Sufyan daripada Asim Ibn Sulaiman, katanya, aku telah bertanya Anas tentang berkeliling di Safar dan di Marwah. Dia menjawab, kami melihat kedua-duanya dari upacara ibadah di zaman jahiliah. Apabila datang Islam, kami menahan diri kami dari berkeliling pada keduanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Ujar As-Sabi'i, berhala Asaf terletak di atas Bukit Safar dan berhala Na'ilah terletak di atas Bukit Marwah. Mereka orang-orang Arab di zaman jahiliah menyentuh berhala-berhala itu dengan tangan mereka. Oleh sebab itulah, selepas kedatangan Islam, mereka merasa segan berkeliling di antara kedua bukit itu, lalu turun ayat seperti ayat di atas. Di antara amalan sa'i di zaman jahiliah dan amalan sa'i di zaman Islam, tidak ada riwayat yang menentukan tarikh turunnya ayat ini. Mengikut pendapat yang arjah, ia diturunkan selepas ayat-ayat yang memperkatakan tentang perubahan kiblat. Walaupun Mekah di waktu itu telah menjadi negeri perang atau Darul Harb bagi orang-orang Islam, namun mungkin juga ada setengah-setengah orang Islam secara individu telah melakukan ibadat haji dan umrah. Orang-orang inilah yang merasa segan dan keberatan untuk berkeliling di antara Bukit Safa dan Marwah itu. Perasaan segan dan keberatan ini adalah hasil dari pendidikan dan pengajaran yang lama dan hasil dari kejelasan kefahaman keagamaan dalam hati mereka. Kejelasan inilah yang membuat mereka berhati-hati dan menaruh kebimbangan dari segala perkara yang dilakukan mereka di zaman jahiliah, kerana hati mereka telah menjadi begitu peka di dalam perkara ini sehingga mereka merasa takut dari segala sesuatu yang diamalkan di zaman jahiliah dan takut perbuatan itu dilarang oleh Islam. Hal ini ketara dengan jelas dalam berbagai-bagai peristiwa. Dakwah yang baru itu telah menggoncangkan jiwa mereka dengan sekeras-kerasnya dan telah meresap
ke pendalaman hati mereka, di mana ia menimbulkan satu revolusi jiwa dan perasaan yang menyeluruh sehingga mereka memandang dengan jijik dan takut kepada masa silam mereka di zaman jahiliah. Mereka merasa bahawa bahagian hidup mereka di zaman jahiliah itu benar-benar telah terputus dari mereka. Ia bukanlah lagi merupakan sebahagian dari hidup mereka dan mereka bukan lagi sebahagian dari hidup jahiliah. Ia telah menjadi suatu kehidupan yang kotor dan najis yang dijauhi mereka supaya tidak terlibat lagi dengannya. Orang-orang yang mengikuti sejarah dakwah di peringkat akhir ini dalam kehidupan kaum muslimin akan merasa betapa kuatnya pengaruh akidah Islam yang menarik ini dalam jiwa mereka. Dia dapat merasa satu perubahan yang menyeluruh telah berlaku di dalam kefahaman dan pemikiran mereka terhadap kehidupan, seolah-olah Rasulullah SAW telah memegang jiwa orang-orang ini lalu menggoncangkannya dengan sekuat-kuatnya hingga segala keledak-keledak lamanya yang melekat dalam jiwa itu terpelanting keluar darinya. Kemudian atom-atom jiwa mereka disusun semula mengikut corak yang baru, sama seperti kejutan elektrik menyusun semula atom-atom jisim-jisim mengikut bentuk yang berlainan dari bentuk asalnya. Inilah sifat Islam. Ia memutuskan seseorang mukmin secara total dari segala sesuatu yang diamalkan di zaman jahiliah. Ia menimbulkan perasaan jijik terhadap segala perkara yang ada hubungan dengan amalan jahiliah. Ia melahirkan perasaan-perasaan takut dan hati-hati di setiap waktu terhadap segala perasaan dan segala harakat yang dialami dan dilakukan mereka di zaman jahiliah, sehingga seluruh hati mereka hanya diisikan dengan kefahaman dan pemikiran yang baru dengan segala syarat-syarat yang dikehendakinya. Apabila perubahan yang seperti ini telah berlaku dengan sempurna dalam jiwa kaum muslimin, maka barulah Islam mula menjelaskan mana-mana syiar ibadat purba yang hendak dikekalkan, iaitu syiar yang dilihatnya tidak mendatangkan sesuatu keburukan. Kemudian syiar ini dihubungkan dengan agama Islam setelah dicabut dan diputuskan dari umbinya di zaman jahiliah. Dengan ini, apabila seorang Muslim mengerjakan syiar ibadat ini, maka dia bukanlah mengamalkannya kerana ia telah diamalkan di zaman jahiliah, tetapi kerana ia telah menjadi satu syiar yang baru dari syiar-syiar ibadat Islam yang diambil asal-usulnya dari Islam. Di sini kita boleh melihat satu contoh dari kaedah pendidikan Islam yang mendalam ini apabila Al-Quran mula menjelaskan dan menetapkan bahawa bukit-bukit Safa dan Marwah itu adalah dari syiar-syiar Islam. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwah itu dari syiar-syiar Allah. Oleh itu, sesiapa yang berkeliling di dua bukit itu, maka bererti dia telah menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Allah, dan bererti bahawa tujuan dia berkeliling di situ adalah semata-mata untuk Allah. Kerana hubungan di antara perkelilingan baru dengan perkelilingan lama yang diwarisi turun-temurun itu telah terputus. Perkelilingan itu kini hanya mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bukan lagi dengan berhala-berhala Asaf dan Nailah dan lain-lain berhala di zaman jahiliah. Oleh sebab itu, tiada sesuatu sebab lagi yang patut disegani dan dirasa berdosa. Perkelilingan sekarang berlainan dari perkelilingan dahulu, dan tujuan sekarang berlainan dari tujuan dahulu. Oleh itu, sesiapa yang mengerjakan haji, umrah, maka tiada apa-apa kesalahan baginya untuk berkeliling pada keduanya. Islam telah mengekalkan kebanyakan syiar-syiar ibadah haji yang diamalkan oleh orang-orang Arab dahulu dan membuang segala syiar yang ada hubungan dengan berhala-berhala yang disembahkan mereka.
dan dengan kepercayaan jahiliah yang karut. Ia telah menghubungkan syiar-syiar ibadah haji yang dikekalkan itu dengan kefahaman dan kepercayaan Islam yang baru dengan sifatnya sebagai syiar-syiar Ibrahim alaihissalam yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Hal ini akan dihuraikan dengan terperinci ketika diperkatakan fardu haji di tempat pembicaraannya di dalam rangkaian ayat-ayat surah ini. Syiar-syiar ibadat umrah sama dengan syiar-syiar ibadat haji kecuali wukuf di padang Arafah, dan ia tidak ditentukan waktunya seperti mana waktu-waktu haji. Dan di dalam ibadat haji dan umrah, kewajipan berkeliling di antara dua bukit Safa dan Marwah itu telah dijadikan syiar kedua-dua ibadat itu. Kemudian ayat ini diakhiri dengan kenyataan secara umum memuji perbuatan mengerjakan sesuatu amalan yang baik dengan sukarela. Dan sesiapa yang mengerjakan dengan sukarela amalan yang baik, maka sesungguhnya Allah berterima kasih dan Maha mengetahui. Ayat 158. Di sini secara halus Allah menyatakan bahawa amalan berkeliling di antara dua bukit Safa dan Marwah itu adalah amalan yang baik, dan dengan kenyataan ini terhapuslah dari hati mereka segala perasaan syak dan timbullah rasa senang hati terhadap syiar-syiar ini. Ayat ini menenangkan hati mereka kerana Allah mengirakan syiar itu suatu syiar yang baik dan akan membalasnya dengan kebaikan, dengan Allah mengetahui segala niat dan segala perasaan yang tersemat di dalam hati. Kita harus berhenti sebentar di hadapan ungkapan yang banyak memberi saranan ini. Maka sesungguhnya Allah berterima kasih dan Maha mengetahui. Ayat 158. Maksud ungkapan ini ialah Allah meredakan perbuatan yang baik itu dan akan membalaskannya dengan balasan yang baik. Tetapi kata-kata berterima kasih memberi satu bayangan yang lembut di sebalik maknanya yang mujarad itu. Ia memberi bayangan keredaan Allah yang sempurna sehingga seolah-olah terima kasih itu datang dari Allah kepada hamba. Di sini kata-kata ini menyarankan satu adab sopan yang wajib yang harus wujud dari hamba terhadap Allah. Kerana jika Allah berterima kasih kepada hambanya kerana perbuatannya yang baik, maka apakah pula yang harus dibuat oleh seorang hamba untuk menunaikan kewajipan bersyukur kepada Allah. Itulah bayangan-bayangan dari ungkapan-ungkapan Al-Quran yang menyentuh hati dengan saranan-saranannya yang lembut, halus dan indah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.